Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi, sebelum saya mulakan perjalanan, saya telah pun mendapat permintaan daripada viewer daripada channel ini yang mendesak supaya saya mengeluarkan permohonan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkenaan dengan bantuan kepada rakyat. Tapi sebelum itu, kita ingin ucapkan bilion terima kasih kepada kerajaan Madani sekarang ini yang memang tidak dapat dinafikan sedang berusaha untuk membantu rakyat sebaik-baik mungkin. Tetapi ada satu permohonan daripada rakyat, terutama daripada negeri Sabah, untuk supaya harga getah dan kelapa sawit, komoditi yang ada di negeri Sabah, diselaraskan dengan harga yang ada di semenanjung Malaysia. Malah secara spesifik, rakyat negeri Sabah memohon supaya harga getah boleh dikekalkan, ditetapkan sekurang-kurangnya RM5 sekilogram untuk harga getah di Sabah. Walaupun begitu, kita sedar bahawa Lembaga Industri Getah Sabah LIGS yang berkuasa di dalam negeri Sabah ini, dan kita kena faham bahawa harga komoditi ini adalah harga yang di luar kawalan kerana ia bergantung kepada harga dunia. Tetapi menurut email ataupun permohonan yang saya terima daripada rakan-rakan subscriber, member di dalam channel ini, mereka mahu sekurang-kurangnya, kalau tidak pun RM5 sekilo, sekurang-kurangnya dapatlah diselaraskan harga getah di Sabah dengan semenanjung sama harga. Ini akan dapat mengeluarkan ramai sangat rakyat Maharin daripada cengkaman kemiskinan tegar. Mungkin ini satu daripada mekanisme yang boleh difikirkan, walaupun mungkin agak sukar kerana ianya bergantung kepada harga komoditi dunia. Tapi boleh dipertimbangkan, dibuat kajian segera. Jadi kita mohon supaya Menteri Ekonomi pun dapat memikirkan perkara ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pun difikirkan juga satu perkara yang sesuai, iaitu kami menyokong supaya adanya shopping mall ataupun pusat beli belah Rahmah, seperti Menu Rahmah. Yang ini pun shopping mall Rahmah, kerana dengan shopping mall Rahmah ini akan membantu rakyat dapat membeli belah di tempat yang ada rahmah, harga murah dibanding dengan tempat yang lain. Tapi yang paling penting, kalau boleh dipertimbangkan, boleh dikaji dan boleh diambil inisiatif, mohon kiranya kerajaan sekarang ini dapat meluluskan supaya adanya penyeragaman di dalam harga komoditi kelapa sawit dan getah. Manakala kelapa sawit pula, orang yang mohon kepada saya supaya menyuarakan perkara ini berkata, kalaulah kerajaan dapat kekalkan harga getah pada sekurang-kurangnya RM600 setan, ataupun lebih baik RM1,000 setan, itu akan membuatkan ramai rakyat yang akan keluar daripada garis kemiskinan. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Kita harap
video ini boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri Fizi Ramli dan mereka yang ada kuasa untuk membuat polisi bagi negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sekali lagi mengucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan menjadi member. Bagi yang belum, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like, share dan komen video-video yang ada dalam channel ini. Dan sekiranya anda ingin support channel ini, anda boleh join member. Laporan terbaru mengatakan ada 5 bank utama yang disyaki adalah transit kepada wang haram. Waduh. 5 bank utama di negara ini berada di bawah pemerhatian Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas akaun bank-bank berkenaan digunakan oleh sindiket penipuan antarabangsa untuk membuat transaksi wang haram ke luar negara sehingga mencecah 1 juta ringgit Malaysia sehari. Peranan bank berkenaan terdedah selepas kejayaan SPRM menumpaskan sindiket penipuan antarabangsa menerusi operasi Tropicana. Tropicana baru-baru ini, lapor Berita Harian. Sekurang-kurangnya 20 kaki tangan bank terlibat, termasuklah juru audit dan pegawai kaunter hadapan, bagi memudahkan sindiket membuka akaun. Ada 20 kaki tangan bank terlibat. Wow, ini hebat. Akaun-akaun ini digunakan oleh sindiket untuk mengutip wang tunai yang didepositkan oleh mangsa penipuan. Siasatan SPRM mendapati kebanyakan mangsa dikenal pasti sebagai warga Australia dan United Kingdom UK. Pegawai bank itu juga dilaporkan akan menutup mata terhadap sebarang laporan transaksi mencurigakan pada akaun bank berkenaan. Peranan pekerja bank itu menyebabkan sindiket penipuan mampu mengaut keuntungan kira-kira 200 juta ringgit hanya dalam tempoh 3 bulan. Sebagai balasan, mereka dibayar antara RM1,000 hingga RM2,000 bagi setiap akaun bank yang berjaya dibuka untuk kegunaan sindiket. Menurut sumber, akaun berkenaan hanya digunakan untuk tujuan transit kerana sindiket akan segera mengalihkan wang yang didepositkan ke akaun milik sindiket di Hong Kong. Sumber berkata, bank-bank yang dikesan terbabit dalam operasi sindiket penipuan antarabangsa ini kesemuanya beroperasi di ibu negara. Dianggarkan 20 sehingga 30 akaun bank telah digunakan oleh pihak sindiket dan akaun berkenaan akan ditutup selepas 3 bulan sebelum akaun baru dibuka. Sumber itu berkata walaupun hanya pekerja bank yang dikenal pasti terbabit, SPRM akan tetap memantau operasi bank berkenaan. SPRM juga sudah mengenal pasti 7 hingga 8 syarikat palsu yang diwujudkan oleh sindiket penipuan sebagai cara untuk membuka akaun bank di negara ini, katanya seperti yang dilapor oleh Berita Harian. Menurut sumber, syarikat-syarikat yang didapati berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM digunakan untuk mempromosikan skim pelaburan palsu bagi memancing mangsa. Siasatan juga mendapati sindiket itu juga memperincikan operasi mereka dengan mengaitkan syarikat antarabangsa terkenal dalam skim penipuan mereka. Siasatan SPRM menunjukkan sindiket ini aktif di beberapa negara termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Hong Kong dan United Kingdom. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.